Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Hafizi, kita akan teruskan pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 6. Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar mengenai sistem asas elektromekanikal pada muka surat 9, 8 dan juga 9. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu mari membina projek elektromekanikal. Okey, mari kita tengok pada muka surat 10 dalam buku teks reka bentuk dan teknologi tahun 6. Okey, jadi ini adalah muka surat 10 dalam buku teks RBT tahun 6. Okey, mari membina projek elektromekanikal. Okey, jadi ini adalah langkah pertama dalam menghasilkan projek. Okey, projek elektromekanikal yang akan kita jalankan kalau kita ada bahan lah. Okey, jadi kita tengok. Selepas mempelajari sistem asas elektromekanikal, kita akan mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak dibina. Jadi kita kena kenal pasti apakah projek yang hendak dibina oleh kita. Jadi bekerja secara berkumpulan. Jadi contohnya macam ni, kita ada tengok gambar, ada gambar lift, lepas tu ada gambar Ferris wheel. Lepas tu kita ada gambar palang, okey, palang keselamatan. Okey, jadi kawan-kawan, kita telah pun tahu tentang ketiga-tiga sistem asas elektromekanikal. Kumpulan kami memilih untuk membuat projek palang keselamatan. Okey, jadi kita tengok jadi kalau ikutkan dalam projek ni, kita dalam buku teks ni kita akan pilih untuk buat projek palang keselamatan lah. Jadi kalau bergantung pada projek awak macam mana, kita langkah seterusnya akan berbeza sedikit. Okey, tapi sebenarnya asas langkah tu sama. Lepas ni kita kena buat apa, seterusnya kita nak buat apa, dan seterusnya kita buat apa. Jadi langkah pertama kita kena decide. Kita kena decide dulu projek apa yang kita nak buat. Okey, projek asas elektromekanikal apa yang kita nak buat. Jadi kumpulan ni decide untuk buat. Kumpulan ni decide untuk buat palang keselamatan. Okey, jadi kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 11. Okey, jadi berdasarkan daripada keputusan yang telah dibuat, kita langkah yang seterusnya dalam penghasilan projek elektromekanikal ni adalah lakaran projek elektromekanikal. Kamu telah pun mengenal pasti projek yang hendak dibina, iaitu palang keselamatan. Sekarang kita perlu membuat lakaran reka bentuk projek yang hendak dibina. Kita boleh membuat beberapa lakaran mengikut kreativiti sendiri. Okey, seperti yang kita pernah belajar pada tahun 4 dan 5, kita buat lakaran. Okey, tapi perbezaan lakaran, kalau dapat perasan perbezaan lakaran antara lakaran ni dengan lakaran yang telah kita buat pada tahun 4 dan 5, lakaran ni dia lebih sistematik. Tengok dia punya garisan ni straight, bukannya main cakap-cakap ayam warna macam tu je. Tapi yang ni projek dia lebih, lakaran dia lebih secara detail. Ada gambar motor, ada gambar palang ni, ada gambar shaft batang ni kan. Lepas tu tapak dia dan sebagainya. Okey, jadi kita tengoklah. Jadi untuk lakaran ni kita kena buat beberapa lakaran. Okey, jadi untuk senang untuk kita pilih. Macam dekat dalam ni kita ada lakaran 1, lakaran 2 dan juga lakaran 3. Okey, jadi kita tengoklah perbezaan dekat antara lakaran-lakaran ni. Biasanya lakaran yang kita buat, 3 lakaran ataupun lebih lakaran yang kita buat, setiap lakaran tu mesti berbeza-beza lah. Jadi untuk senang kita pilih nanti mana satu yang sesuai dengan projek kita, mana satu sesuai dengan kita punya resource, kita punya bahan, kita punya tenaga, kita punya dan sebagainya lah untuk kita buat lakaran ni. Jadi daripada lakaran-lakaran yang kita buat ni, kita pilih, kita kena proses yang seterusnya itu kita kena pilih mana satu yang terbaik antara lakaran tu, ataupun kita gabungkan 2-3 lakaran menghasilkan satu lakaran yang terbaik. Okey, zone activity. Lakarkan 3 reka bentuk projek elektromekanikal. Kenal pasti dan pilih salah satu lakaran terbaik yang cakap-cakap. Okey, jadi ini mungkin boleh jadi aktiviti awak untuk hari ini. Awak boleh lakarkan 3 reka bentuk projek elektromekanikal. Lepas tu untuk proses seterusnya, untuk proses seterusnya pada muka surat 12, kita kena buat lakaran pilihan kami, lakaran yang paling terbaik. Okey, antara 3 lakaran tu awak boleh pilih lakaran yang terbaik. Okey, jadi macam yang ni tadi, macam yang muka surat 10 tadi, kita ada 3 lakaran, lakaran 1, lakaran 2 dan juga lakaran 3. Jadi kalau tengok dekat muka surat 12 ni, dia pilih lakaran 3. Lakaran yang dipilih adalah lakaran 3. Berdasarkan beberapa lakaran projek yang dilukis, pilih satu lakaran yang terbaik untuk membina projek. Okay, jadi kita tengoklah kat sini dia pilih lakaran nombor 3. Jadi ada perumah gear, ada palang, ada Swiss turun, ada pondok pengawal, ada Swiss angkat. Nampak kita ada Swiss kat sini.
Okey, lepas tu kita kena buat lukisan lakaran lakaran 3D. Ini adalah lukisan lakaran 3D. 3D ni maksud dia ada dimensi, ada lebar, ada panjang, ada tinggi. Itu maksudnya dimensi Okey. Jadi kita ada garisan kat sini lah. Kalau tengok ini maksudnya ada secara lakaran. Kalau awak tengok dekat sini dia ada garis-garis lebih-lebih ni. Ini maksudnya lakaran bukan lukisan yang cantik. Maksudnya lukisan yang secara sketch. Kita sketch secara kasar saja Okay, jadi dekat sini pula lukisan lakaran 3D ni kita buat dia punya legend. Dia punya ni lah, dia punya tunjuk nama dia. Ni nama dia Perumah Gear, ada palang, Suis turun, Peduk Mengawal dan Suis angkat. Okey, jadi dekat awak tengok kalau perasan untuk lukisan ni dibezakan, garisan ni dia buat warna merah. Okey, jadi untuk bezakan dengan garisan warna hitam ni. Okey, lepas tu kita ada juga dekat bawah ni kita ada buat lakaran 2D, pandangan daripada pandangan hadapan. Ini adalah lakaran 2D. Jadi pandangan daripada sinilah. Kalau tengok pandangan daripada depan ni, ini adalah pandangan hadapan. Kita boleh buat juga lakaran 2D ni, kita boleh buat daripada atas, daripada tepi, daripada sisi, daripada belakang dan sebagainya. Okey, untuk lukisan 2D. Okey. Fikir dan jawab, mengapakah kita perlu menyediakan lebih daripada satu lakaran semasa membina projek? Kenapa agaknya kita kena buat macam tu? Macam cikgu yang dah terangkan tadi, kita kena buat macam tu supaya kita boleh pilih. Kita boleh pilih mana satu lakaran yang terbaik, mana satu yang sesuai dengan kita punya kemampuan nak buat, kita punya bahan macam mana, kita kiraan kos macam mana dan sebagainya. Okey, itu efek juga untuk kita dalam penghasilan projek kita kos dan sebagainya tu. Okey, dalam memilih lakaran terbaik, beberapa kriteria reka bentuk projek perlu dipertimbangkan, iaitu projek menepati tema, mesra alam, kukuh, mudah dibina, sesuai dengan murid, menarik, logik dan menjimatkan. Inilah apa yang cikgu cakap tadi. Berdasarkan daripada projek lakaran-lakaran yang telah kita buat, lakaran 1, 2, 3 sampai 100 sekalipun, kita kena pilih satu lakaran terbaik daripada segala aspek yang ada dekat sini. Menepati tema ke tak? Mesra alam ke tak? Daripada segi kita buat kukuh ke tak, mudah dibina ke tak. Kalau contohnya kita lukis terlampau kompleks sangat, nanti bila kita nak bina kita tak dapat nak buat berdasarkan daripada apa yang telah kita lukiskan tu. Susah juga. Jadi kita kena pilih yang paling mudah, yang saling sesuai dengan kemampuan kita, dengan kos kita dan sebagainya. Okey. Jadi untuk tugasan hari ini, untuk tugasan awak hari ini, cikgu nak awak buat lukisan lakaran tentang projek elektromekanikal ni, paling kurang 3 lukisan lakaran dan awak pilih satu lukisan lakaran terbaik. Okey, jadi kalau awak cukup buat dalam bentuk lukisan 3 ni pun dah cukup dah. Okey, tapi cikgu nak awak lukis secantik macam dekat dalam lukisan ni. Okey, kalau jadi projek yang kita nak buat adalah projek palang ni lah. Palang apa nama dia ni? Palang keselamatan ni Okey, untuk palang keselamatan ni kita nak buat projek ni. Jadi kalau awak nak tiru ataupun awak nak ambil idea daripada lukisan lakaran ni pun tak ada masalah. Awak boleh ambil. Mungkin awak boleh tambah sikit ke palang ni gunakan apa ke. Tengok macam ni palang ni ada bengkok, ataupun palang yang awak dah nampak dekat sebelum-sebelum ni awak boleh nampak dekat mana-mana jumpa awak pergi mall ke apa ke, awak tahu awak tengok palang dia orang macam mana ke, ataupun palang yang boleh pakai dengan kad ke apa ke, boleh pakai dengan solar, pijak kaki je dan sebagainya. Awak boleh hasilkan lukisan lakaran. Lepas tu nanti bila siap lukisan-lukisan lakaran awak kena pilih satu lakaran terbaik. Okey. Jadi nanti untuk penghantaran kerja awak, cikgu nak awak submit dekat dalam Google Form. Okey. Nanti cikgu akan bagi tutorial kalau awak tak tahu macam mana cara untuk upload dekat dalam Google Form. Jadi itu sahaja pelajaran untuk hari ini. Cikgu harap ilmu yang cikgu bagi ni awak dapat faham, dan sekiranya awak ada soalan, awak boleh tanya dekat ruangan komen dalam YouTube ni. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.